Nah, itu yang perlu kita sedia maklumlah, kena ketahui bahawasanya hijrah Nabi SAW-nya tidak berlaku di bulan Muharram. Bila berlakunya Ustaz? Hijrah Nabi SAW diriwayatkan berlaku pada akhir Safar. Nah, dan Nabi SAW sampai ke Yathrib. Nah, dulunya nama Yathrib, bukan nama Madinah lagi. Nah, yaitu pada 12 Rabiul Awal. Itu dah. Jadi 12 Rabiul Awal Nabi kita Muhammad SAW sampai ke Yathrib. Maka di Yathrib itulah Nabi kita memerintah jadi sebuah negara. Dan Nabi pernamakan Yathrib dengan nama nama Madinatul Munawwarah. Nah, ini bijaknya Nabi SAW dalam berpolitik, dalam bersiasat. Nabi tidak menggunakan bangsa atau agama. Nah, ini yang perlu kita kena ambil cana juga. Nah, Nabi tidak mempernamukan nama Yathrib dengan Daulah Quraisyiyah wal Arabiyah. Nah, negara Arab, negara Quraisy. Dah. Kita Malaysia. Nah, tak apalah, kerana zaman sekarang ni sudah jadi ijma' dah. Semua negara berdasarkan negara bangsa, dipanggil nation state. Nah, negara bangsa. Ataupun Nabi juga tidak mempernamukan Yathrib dengan Daulah Islamiyah, negara yang dibangsa pada Islam. Tidak juga. Nah, ulama yang kemudiannya tulis negara Islam yang pertama ialah Madinah. Tapi Nabi sendiri tidak mempernamukan Yathrib dengan Daulah Islamiyah. Nabi mempernamukan Yathrib dengan nama Madinatul Munawwarah. Arti Madinah ni ialah negara maju, negara membangun, negara yang ke depan, negara moden lah kalau kita bercakap sekarang ni. Nah, Al-Munawwarah yang bergemerlapan, yang bersinar-sinar, yang bercahaya, yang cemerlang, gemilang dan terbilang. Itu. Jadi nama Yathrib diubahnya Nabi namanya Madinatul Munawwarah, negara maju yang bergemerlapan. Itu hebat Nabi SAW. Ini supaya setiap yang mendiami Yathrib atau Madinah menjadi insan atau manusia yang mutamaddin, manusia yang membina peradaban diri. Nah, membina saksiah diri, kemajuan diri, sama ada dalam bidang spiritual, nah, dalam bidang kerohanian, atau dalam bidang keduniaan, kemajuan dari segi ekonomi dan sebagainya. Maka Yathrib yang diperintah oleh Nabi SAW juga berbilang bangsa dan berbilang agama. Lalu Nabi SAW satukan di dalam perlembagaan Madinah, atau kita kata piagam Madinah. Nah, wasiqah Madinah. Nah, Nabi kata dalam itu Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Amat Pemurah lagi Maha Amat Ngasihani. Hadza kitabu Muhammadin, ini ialah ketetapan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innal muslimuna min Quraisy, sesungguhnya orang Islam daripada Mekah yang berhijrah, pendatang maknanya. Wal muslimuna min Ansar, dan orang Islam yang asal pribumi di Madinah. Wal muslimuna min Yathrib, gitu ayatnya lebih kurang. Wal Yahudi, dan orang Yahudi yang bangsanya Bani Israel, kabilahnya terlalu banyak, paling besar Bani Quraisyah, Bani Nadir, Bani Qainuqa. Nah, walahiqa bihim, dan siapa sahaja yang bersama dengan mereka di kalangan Nasrani Najran atau orang kafir Arab yang belum masuk Islam, tapi syaratnya wajahada ma'ahum, bersama-sama, bersungguh-sungguh, bersusah payah bersama mereka dalam memajukan Madinah, mempertahankan Madinah daripada musuh-musuh luar. Nah, lalu Nabi kata, Nabi iktiraf, nah,
innahum ummatun wahidatun min dunin nas, sesungguhnya mereka itu satu nation, satu bangsa yang berbeza daripada mana-mana manusia di negara-negara yang lainnya. Itu maka Nabi SAW berjaya memerintah Yathrib atau Madinatul Munawwarah dan menjadikan penduduknya penduduk yang mutamaddi, yang membina peradaban. Buktinya Islam itu sampai ke tanah air kita. Nah, kalau Nabi guna cara kekerasan, dengan cara yang tidak sejahtera, tidak selamat, tidak aman, tidak damai, pastilah orang akan tolak Islam sejak di awal-awal lagi. Maka karena Islam itu sendiri ialah agama yang sejahtera, salama yaslumu salman wa silman wa salamatan, agama sejahtera, bahkan mengedepankan sejahtera, aman, kemanusiaan di atas segala-galanya di dalam beragama. Karena itu ketika mana masuk tahun baru, bulan baru, menjadi sunnah Nabi dan para sahabat berdoa. Orang ni kata bid'ah, doa masuk awal tahun. Nabi tak buat, sahabat tak buat. Padahal dalam riwayat At-Tabrani fi Mu'jamil Kabir, an Abdullah bin Hisham radhiyallahu taala anhu qala kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yata'allamu hadha ad-du'a kama yata'allamu al-Qur'an. Idza dakhalatis sanatu aw asy-syahr, katanya Abdullah bin Hisham, sahabat-sahabat Nabi adalah mereka itu mempelajari, membaca doa ni seperti mana mereka mempelajari Quran dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila idza dakhalatis sanatu aw asy-syahru, apabila masuk awal tahun atau awal bulan. Mana doanya? Allahumma adkhilhu alaina bil amni wal iman wa bis salamati wal islam wa ridwani minar rahman wa jawazin minasy syaitan. Ya Allah, adkhilhu alaina, masukkanlah ini bulan kepada kami bil amni wal iman, dengan keamanan dan keimanan, wa bis salamati wal islam, dengan keselamatan dan keislaman, dan keredaan Tuhan yang Maha Rahman. Begitu juga jauhi kami daripada tipu daya syaitan. Boleh kita tengok doa tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendahulukan menyebut aman, kemudian baru iman, menyebut selamat, kemudian baru Islam. Hingga alim ulama kita memahami al-amnu muqaddamu 'alal iman, wassalamatu muqaddamu 'alal islam, wal insanu qabla at-tadayyun. Al-amnu, keamanan, bukan amno, al-amnu, keamanan. Keamanan tak boleh kira ustaz ni keping politik, bukan. Itu bahasa Arab. Tanya ustaz. Keamanan. Al-amnu, keamanan, muqaddamu 'alal iman, didahulukan di atas iman. Kenapa? Karena tanpa aman, bagaimana kita nak menjaga iman? Cuba. Saat sekarang ini kita sedang berperang, negara kita dilanda peperangan. Ada boleh kita buat kuliah ma'al hijrah seperti ini? Kiri kanan meletup bom, kita relax, siap mengucap lah ke pocik-pocik ibu-ibu. Kalau kita meletup ni matilah kita, gitu ke? Ustaz dulu lagi-lagi. Maka betapa pentingnya aman tu kita kena jaga, supaya kita mampu untuk menjaga iman. Karena itulah sahabat-sahabat diizin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk hijrah kali pertamanya ke Habasyah, iaitu Ethiopia, Afrika lah kalau kita. Hijrah kenapa? Karena nak jaga iman, nak mendirikan Islam dan nak menegakkan Islam.
wassalamatu muqaddamu 'alal islam. Keselamatan, kesejahteraan didahulukan di atas Islam. Bagaimana kita nak menegakkan Islam kalau negara kita tidak selamat, tidak sejahtera? Maka sebab tu keamanan dan kesejahteraan ni ialah harga mati yang patut kita syukuri di dalam hati kita benar-benar. Kenapa? Karena tanpa nikmat aman dan selamat sejahtera, kita belum tentu boleh jaga iman dan menegakkan Islam. Sedikit sebanyak kita boleh buat hak ada ni kerana aman dan selamat. Karena itulah berhijrah sahabat-sahabatnya ke Ethiopia. Siapa di sana panjang cerita kita tahu belakang dah tu tak payah duk ceritalah. Nah, beli buku baca sendiri. Raja Habsyah iaitu An-Najashi, orang beragama Kristian tapi bersikap adil, tidak cepat menghukum, mahu mendengar hujah di antara puak kafir Quraisy hak mari kejar, mari sogok dengan harta yang banyak supaya minta Raja Najashi hantar kembali orang-orang Islam yang hijrah ke Habsyah. Tetapi setelah berhujah Ja'far bin Abi Talib, maka An-Najashi terima, bahkan minta kalau mana nak mari 2 terik ke 3 terik sahabat pergi hijrah ke Habsyah. Tapi Nabi tak, Nabi duduk di Mekah Al-Mukarramah. Ini sebagai seorang pemimpin, tidak dia dulu nak selamat. Kayak kita pemimpin lah ni, dia dulu nak laju, jalan jeng pun nyonyek dia duk lalu celah laju sedaknya. Tu ramai orang nak jadi YB gitu nak jadi menteri tu laju dia. Orang VIP tu mana pemimpin ke kena dulu dia lah. Padahal Nabi tak sikap pemimpin ni, Nabi dulu ke pengikut dia. Hijrah ni pengikut dia dulu. Sahabat-sahabat dulu hak hijrah secara senyap-senyap. Hanya Sayyidina Umar hanya hak kaki gedebel sekali. Sayyidina Umar dia tak boleh senyap-senyap. Yang muka dia Samsing. Zaman jahiliah pun dia Samsing, masuk dalam Islam pun dia gedebel juga. Dia naik duduk dekat Kaabah, dia kata siapa-siapa yang nak mokpok dia hilang ataupun bini jadi janda atau tu dia jadi yatim piatu anak dia, mari jumpa dengan aku balik bukit, aku nak pergi ke Yathrib. Siapa dia berani dengan Sayyidina Umar? Tak ada seorang atau Sayyidina Umar tak. Sebab itulah Sayyidina Umar ni, ia kelenda kita duk guna kelenda hijrah ni zaman Nabi tak ada weh. Tu ingat dah, zaman Nabi tak ada, zaman Sayyidina Abu Bakar pun tak ada. Sebab tu kalau orang kata kita kembali kepada Nabi, kepada kan ada kau dia tak sepakat kelenda hijrah ni. Kelenda hijrah tak ada zaman Nabi. Betul? Zaman Sayyidina Umar ni memang akal dia tu. Nabi kata kalau ada lagi Nabi lepas aku, mudah Umar layak. Sebab dia geliga. Zaman Abu Bakar tu dia geliga dah tak. Kalau tidak tak ada Quran, kita tak tahu nak baca berapa Quran. Kuliah sekat tu berkali siapa kita. Tak habis 30 juz. Tapi Sayyidina Umar lah hak bagi cadangan ke Abu Bakar, ya khalifah Rasulullah, khalifah Nabi, ambo duk tengok ramai hufaz orang-orang hafiz Quran ni mati syahid dalam peperangan. Mari kita mikir kalau pakak duk mati syahid belaka lagu ni, lepas tu Quran ni duduk dalam dada-dada mereka. Seksa agama Islam tersebar ni lagu mana orang Islam nak baca Quran? Macam kita ni bukan hafiz ni, hafaz kita ni, ada ni. Hafaz kuliah pun tukar tak jumpa. Wala baca kuliah wala biakulah kuwa. Siap. Kata Bakar, "Pak guna agapo ya Umar?" Cadanya gini, kita tulis saling balik Quran, buku ke Quran. Orang kata, Umar, bagaimana ngomong nak boleh cadang nak buat benda Rasulullah tak pernah buat. Bakar mula-mula. Tapi orang kata lebih baik molek ni. Terus mu fikir-fikir tengok.
Orang kau fikir, esok dia kata betul sungguh ni orang. Walau Nabi tak buat pun, molek ni. Ada masalah besar ni untuk umat Islam. Maka buat. Jasa siapa? Sayyidina Umar. Itu pun Quran yang ditulis di zaman Sayyidina Umar tu tidak ada titik, tidak ada bagi. Nak baca mana agak-agak. Nah, zaman Sayyidina Ali karramallahu wajhah, Sayyidina Ali dengar orang baca Quran. Nah, satu hari Sayyidina Ali berjalan dengar orang baca Quran. Innallaha bari'um minal musyrikin wa rasulih. Sudah. Salah lagi. Lihat sini. Maknanya jadi begini. Sesungguhnya Allah tidak menghirau, membiarkan orang kafir musyrik dan Nabi SAW. Nabi pun Tuhan tak cara, apa gimana dah? Kena begitu ayat dia. Kena tu. Sepatutnya innallaha bari'um minal musyrikin wa rasulullah. Sesungguhnya Allah dan Rasulullah tidak menghiraukan kafir musyrik. Ikutlah nak kata berapa pun orang kafir nak hina, nak kata sahih kau berapa. Nak dia kata fa'fu wasfahu. Maaflah kau duk makimu tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasfah musapu macam siapa-siapa ada tabaru gitu ya. Hatta ya'ti Allahu bi amri, sehingga Allah mendatangkan hijab Allah untuk mereka tu. Biar Tuhan sendiri hak ajar mereka lagu mana. Mati ke lagu mana itu. Jadi Sayyidina Ali suruh anak murid dia namanya Imam Abu Aswad Ad-Du'ali. Inilah orang yang peletak dasar ilmu nahwu, ilmu tata bahasa Arab dia panggil. Maka dia letak lagi titik, tak ada lagi tu, tak ada lagi titik. Nak coba mana bagi baru letak al-jamzulillah, al-khamzulillah boleh, rasil alami boleh, ratil alami pun boleh, ngalami pun boleh gha, ataupun kita Melayunya dengar ngalami, selesai masalah. Beres lah. Pas apa letak titik? Imam Ahmad Al-Farahidi, bukan Nabi. Tengok. Jadi jangan kita terkeliru dengan slogan-slogan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Ulama tidak maksum. Kalau ada lagu tu, jangan baca Quran ni. Nah, sebab apa? Sebab yang menghipung, menulis dengan lengkap bukan Nabi, sahabat. Yang meletak baris bukan Nabi, ulama, tabi'in. Yang meletak titik bukan Nabi, tapi ulama. Maka jasa sangat besar. Gitulah jasa Sayyidina Umar tu. Dia diadu oleh gubernur-gubernur. Payah ya Amirul Mukminin. Surat-surat kerajaan siapa ni tak tahu, tak tahu tahun bila. Hari bulan ada, tarikh ada, tahun tak tahu bila. Ni dua rejak juga, 3-4 surat 2 rejak lah kau. Rejak bila tak tahu. Maka musyawarahlah para sahabat dengan Amirul Mukminin Sayyidina Umar nak buat satu kalender tahunnya untuk umat Islam khusus, yang baru. Ada hak cadai kepada Amirul Mukminin Umar, ambillah masalah Nabi. Start situ. Sama maduk nengu. Hak ni pula cadai, ambillah masa nuzulul Quran. Quran tu orang Nabi. Di Gua Hira, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nabi sini, Sayyidina Umar senyap. Jawabnya ada satu caranya, ambil mula orang panggil Nabi nak hijrah mana, iaitu bulan Muharram. Jadi bulan Muharram ni ialah bulan Nabi niat, asal niat dalam hati nak hijrah, tak hijrah lagi. Hijrahnya akhir bulan Safar. Siapa di Madinah 12 Rabiul Awal. Patu apa? Bunyi dah tak apa tu. Apa bila masuk Muharram tak kita pun 1 Muharram detik perjuangan sini aduk nasyid buat kita ni. Pun sambut ma'al hijrah sana sini. Walaupun hijrah tak berlaku lagi awal Muharram, tetapi niat Nabi, azam Nabi sallallahu alaihi wasallam nak hijrah tu
ialah pada awal Muharram, pada bulan Muharram. Gitu. Nah, selain daripada bulan Muharram ni sendiri bulan yang lebih, bulan yang berkat, sehingga bulan yang Nabi SAW sandarkan kepada nama Allah, afdalus siyam ba'da syahri Ramadan Syahrullahil Muharramu. Gitu kalau tak silap hadis. Kalau salah Ustaz tegur lah. Enggak ada tok guru juga ada berita. Seafdal mana? Sebanyak-banyak pahala. Puasa sunat. Tu. Kemudian daripada puasa wajib di bulan Ramadan ialah puasa bulan Allah Al-Muharram. Tengok, lebih tu. Bulan diidafah tu panggil idafah litasyrif, nak memuliakan bulan tersebut. Macam Kaabah, Baitullah, rumah Allah. Itu nak memuliakan binaan Kaabah. Bukan Allah duduk dalam rumah tu kan. Takut bimbing ada orang mengajar dia kata Allah Tuhan zuhuknya rumah kecil pas segitu ke. Ada tu, ada orang yang fikir sendiri agama ni. Kaabah kan Baitullah, rumah Allah. Kecil tak rumah Tuhan? Kecil. Datuk kapur kita rumah Pak Dika. Zuhud Tuhan lagi dia ya. Tak betul tu, fikiran tu salah tu dah. Tu kata rumah Allah tu sebagai nak memuliakan binaan tersebut. Masjid rumah Allah. Allah tak berhajat pada binaan, pada rumah. Tetapi nak memuliakan tempat ni disandarkan kepada nama Allah. Begitu juga bulan Muharram, bulan Allah Al-Muharram, Nabi kata. Kenapa? Karena bulan ni sebelum Islam hari lagi, orang kafir Quraisy ni sudah buat perkara yang baik. Apa? Adat yang baik ialah bulan Muharram, orang kafir Quraisy dia buat gencatan senjata. Tak boleh perang. Ya, orang kafir Quraisy ni, orang Arab ni, orang yang paling cepat nak bala. Gitu. Tu hilang selepas bala. Bunuh dulu. Bukan orang hilang tu dengan orang curi. Suku ni dengan suku ni kira apa? Hilang sebelah selepas. Tu contoh tu. Berarti bala. Beri bunuh. Tu sebab tu dia kata al-a'rabu asyaddu kufran wa nifaqa. Orang Arab ni lebih dahsyat kekufuran dan nifak dia. Sebab tu Nabi Muhammad itu dibangkit di tengah-tengah bangsa lagu tu. Tapi ada hak moleknya perangai orang Arab. Zaman itunya sebelum Islam hari ni, sebulan Muharram dia dak balas. Lagu mana nak balas pun letak gigi. Tunggu lepas Muharram. Tunggu lepas Muharram. Siap bulan ni tak boleh. Aman. Lepas Muharram je bergocoh lah. Jadi bulan Muharram ni bulan aman. Bulan merdeka. Kita merdeka 31 Ogos hari dia dah bulan merdeka dia. Hebat orang Arab lagi. Maka Islam bila mari, Islam perkekalkan adat lah dia baik. Bagus. Bahkan Tuhan tambah lagi 3 bulan. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Itu Tuhan buat bulan ni 12. Bila lagi? Sedia kala lagi Tuhan tetap dah. Tuhan tentu dah kata 12 bulan. Daripada 12 bulan ni Tuhan cabut 4 bulan tu bulan haram. Mana? Bulan Zulhijjah, bulan Zulqa'dah dan bulan Muharram. 3 yang bersambung, satu bercerai iaitu bulan Rajab. Jadi orang Islam dulunya tidak orang Islam lah, orang-orang sebelum daripada kedatangan Islam memang sudah jadi orang panggil adat dah. Pada bulan Zulhijjah, Zulqa'dah tu mereka datang daripada pelbagai pusu-pusu negeri untuk mengerjakan haji cara dia damai sebelum Islam hari di Mekah Al-Mukarramah, termasuk orang-orang di Yathrib. Jadi tahun pertama ada berlaku Aqabah yang pertama. Aqabatul ula dipanggil, perjanjian bai'ah yang pertama. Tak silap
12 orang ke 17 orang sahabat. Nah, tak silapnya 12 orang, 10 daripada Aus dan 2 daripada 10 daripada Khazraj, 2 daripada Aus. Nah, 12 orang. Tahun keseterusnya mari pula 70 lebih, 73, 74 orang daripada Yathrib bai'ah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam Zulkaidah. Bai'ah apa kali keduanya? Nah, Aqabatus Tsani ni. Nah, iaitu nak jemput Nabi mari duduk di Yathrib. Oleh kerana Yathrib ni juga tanah airmu Nabi Muhammad SAW. Nah, ayahmu puasa kubur di dekat area tu juga, Abwa kan? Nah, dekat area Madinah tu juga. Dan keluarga Nabi pun ada di Madinah. Nah, keluarga sepupu sepapaknya barangkali. Nah, maka marilah sini kami siap. Untuk apa? Untuk taat padamu ya Rasulullah. Pada perkara yang kami suka atau kami tak suka, tak kira. Maka sebab tu bila kembali fuak-fuak Yathrib ni ke Madinah, ke Yathrib, maka masuk Muharram, Nabi pun pasal niat dah nak berhijrah. Nah, bila pada bulan Safar, tunggu perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebab Nabi ni bukan buat ikut dia macam kita. Nabi ni biiznillah. Tu wada'iyan ilallahi biiznihi wa sirajam munira. Nabi ni orang yang menyeru orang kepada Tuhan dengan izin Allah. You know what, hijab apa izin Allah. Sebab tu Nabi cakap direkod, Nabi buat direkod, hatta Nabi diam pun direkod. Tu sehingga sunnah ni ada 3 kan? Sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, dan sunnah taqririyah. Nah, ada benda hak Nabi cakap, Nabi tak buat. Macam puasa bulan Muharram, tidak ada satu hadis cerita Nabi puasa bulan Muharram, tapi Nabi sendiri sebut bahawasanya lebih-lebih sekali puasa sunat ni bulan Muharram, tapi tak ada pun hadis cerita Nabi puasa bulan Muharram. Ada. Maka sunnah juga, sunnah kita sunnah ni hak Nabi buat Nah, sepik nak Melayu Nabi buat saya sunnah. Nah, hak Nabi cakap pun sunnah, sunnah qauliyah dia panggil. Ada benda hak Nabi tak cakap tapi sahabat cerita Nabi yang buat, maka dipanggil sunnah fi'liyah. Nah, sunnah yang dibangsa perbuatan Nabi. Dan ada benda yang Nabi tak kata dan Nabi tak buat, orang lain yang kata, orang lain yang buat, di depan Nabi atau di belakang Nabi. Nah, kemudian diberitahu kepada Nabi, si fulan kata lagu ni ya Rasulullah, si fulan ni buat lagu ni ya Rasulullah. Rasulullah tidak ingkar, Rasulullah biar. Maka itu juga dikatakan sunnah taqririyah. Itu luar luar sunnah ni. Bukan sunnah ni Nabi buat saja dak. Itu lagu tu. Maka setelah mana pembukaan kota Mekah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang hijrah. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil hijrati. Bila Fathil Makkah, orang tanya Nabi, ya Rasulullah, ada lagi tak hijrah lepas ni? Nah, yakni hijrah dengan makna berpindah. Nah, tarkud diyar dia panggil, meninggalkan tempat duduk negeri. Ada lagi tak pani ya Rasulullah? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada lagi hijrah kemudian daripada pembukaan kota Mekah. Yakni tidak ada lagi hijrah orang-orang Islam yang duduk di Mekah, dikira sebagai meninggalkan tanah air untuk pergi ke Madinah. Tak. Sebab apa? Sebab Mekah juga tanah air, Madinah juga tanah air. Kalau pergi mari pun tanah air belaka dua-dua. Tu. Maka tidak menafikan kalau duduk di negeri yang bukan Islam, negeri yang tidak melaksanakan hukum hakam Islam, maka afdal berhijrah ke negeri-negeri yang diperintah oleh orang Islam, yang dilaksanakan hukum Islam. Itu sebut ulama'nya. Sebab tak ada dah hijrah, tak ada lah, tak ada kan duduk itu. Dah ada lagi. Itu apa? Orang-orang Islam yang duduk di negara-negara yang bukan Islam tidak menjamin keamanan kedamaian dia dalam melaksanakan Islam, maka dia kena hijrah
Nah, sayugianya dia hijrah. Bapa? Supaya dia dapat menjaga iman dan menegakkan Islam. Ini. Nih, untuk dapat keamanan dan keimanan, tujuannya apa? Maksudnya ialah untuk jaga iman dan menegakkan Islam. Dah. Maka kalau orang panggil di negara yang bukan Islam tetapi dijamin keamanan untuk menjaga iman dan melaksanakan Islam, itu tak ada mengapa, boleh duduk, tak ada masalah. Nah, lama kata agama Islam ni agama apa? Main puak-puak pula ni. Nah, Islam ni agama yang mengajarkan persaudaraan. Tidak pernah ada orang panggil dalam kamus Islam, dalam masdar Islam, tempat rujuk Islam, permusuhan. Bahkan tidak boleh kita nak buat musuh dengan seseorang melainkan kerana dia melanggar undang-undang. Itu disebut dalam Quran. Wala udwana illa 'ala zalimin. Tidak boleh buat perseteruan, permusuhan melainkan di atas orang yang zalim. Apa zalim? Yakni meletak sesuatu atau menggunakan sesuatu, menjadikan sesuatu tidak kena pada tempat dia. Wada'u syai' fi ghairi martabatih. Itu dia panggil zalim. Melanggar undang-undang. Melanggar undang-undang kalau panggil zalim. Itu dah. Jadi Islam tidak ajar kita musuh dengan orang ni kerana wan mengalah kan sebab dia Cina. Betul? Tak boleh, aku Cina, aku tak boleh kira. Tak ada masalah. Sebab apa? Sebab dia keling. Aku keling memang aku tapak kaki ya. Sebab apa? Sebab dia Melayu. Aku tak boleh kalau Melayu geran orang nyiku. Boleh gitu? Tak boleh itu. Nah, hatta apa malah dia? Sebab dia Buddha. Tak boleh. Sebab dia Hindu. Sebab dia Kristian. Tak boleh. Bahkan di lain dia pula kita caci maki. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Nah, jangan kamu mencaci maki orang-orang yang menyembah selain daripada Allah. Fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Nanti kalau mencaci maki dia pula mencaci maki Allah, mencaci maki Rasulullah, mencaci maki tanda-tanda kebesaran Allah, syiar-syiar agama. Tanpa mengetahui ilmu yang sebenar, cuma dari rasa musuh. Padahal Islam tidak ajar bermusuh. Betul tak? Tak ajar. Bahkan Islam ajar ukhuwah. Nah, saling mengucap dua kalimah syahadat, kita ukhuwah Islamiyah. Walau berbeza bangsa, berbeza agama, berbeza suku, berbeza kaum, tidak sewarga negara, tapi awak asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, kita dua ukhuwah Islamiyah. Hak nak paling tinggi. Ada dia tak mengucap kalimah syahadat. Nah, tapi dia satu warga negara dengan kita. Nah, satu tanah air dengan kita, satu penduduk kapur dengan kita. Maka Islam mengajar kita ukhuwah wataniyah, saudara senegara, saudara sewarga negara, saudara setanah air. Itu saudara semua. Nah, itu Islam ajar saudara. Saudara-saudari sekalian gitu. Tidak ada musuh-musuh sekalian. Tak gitu deh. Saudara-saudari sekalian gitu. Saudara. Dia tak mengucap dia kalimah syahadat. Dia bukan satu warga negara dengan kita. Nah, bukan orang lain, negara lain, bangsa lain, kaum lain. Tetap Islam ajar kita saudara. Mana? Ukhuwah insaniyah, basyariyah, kemanusiaan dia panggil. Saudara, hubungan semanusia. Bapa? Semuanya daripada tu ada nenek Hawa. Itu kan? Quran aja. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Hei manusia. Tengok. Quran bila kata hei manusia ni perkara bagi akidah, bagi pegangan. Kalau ya ayyuhallazina amanu itu kalau nak diajar kepada orang Islam. Tapi ya ayyuhan nas, ni semua. Siapa dia hak rasa dia manusia dengan molek. Malaikat dia kata saya lembu Ustaz. Tak apa, pergi. Itu. Ya ayyuhan nas, hei nasia. Inna khalaqnakum min zakarin wa unsa. Kami yang buat kamu daripada tidak ada kepada ada. Khalaqa dengan makna ijad min adamin ila wujudin. Buat daripada tak ada kepada ada. Mari mana? Min zakarin wa unsa, daripada laki-laki dan perempuan.
Mana? Tu Adam nenek Hawa. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Nah, dan kami ubah. Ja'ala dengan makna Tuhan menjadi juga, tapi dengan makna Tuhan ubah. Kita semua Cina, Sia, Boya, Korea Utara, Selatan, Jepun, Arab, Keling, India, tak kira gapo, semua tu ada nenek Hawa. Lepas tu warna muka kita kulit sawo mata hidup pek, dia mau hidup macam kulit hitam lagi India. Nah, nah, hak tu pula merah-merah, ya, putih rambut keriting Arab. Hak tu rambut straight merah putih, orang Eropah. Wa ja'alnakum, kami yang ubah kamu. Nah, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kami ubah rupa-rupa kamu kepada pelbagai keturunan, pelbagai bangsa, kaum, suku saka. Hikmahnya apa? Lita'arafu, supaya kamu saling kenal. Apa nak suruh kenal? Supaya kamu saling cinta. Gitu. Tak kenal maka tak cinta. Ada gitu gini. Orang tua-tua kita kata. Nah, orang tua-tua Arab pun kata al-ma'rifatul syajarah wal mahabbatul thamarah. Pokoknya kena kenal baru ada buahnya cinta. Kalau tak kenal maka tak cinta. Jadi Islam ni agama ajar kita cinta. Ajar kita saudara. Ajar kita aman, ajar kita tenteram, ajar kita damai, ajar kita harapan. Itu memberi harapan ya Allah. Sungguh. Nah, kita yang berasa macam kejamnya Islam. Islam tak kejam. Nah, contoh, kita tengok orang ditangkap masuk dalam TV, masuk dalam surat khabar kerana merogoh. Contoh, lah ni ustaz pun nak merogoh juga. Macam-macam ni. Sakit kepala kita dah. Pening jadi. Wallahu a'lam. Nah, kita tunggu mahkamah lah belakang tu. Kita tak ada hak. Nah, tak payah kita nak tuduh-tuduh ke apa lagi. Nah, biar orang panggil kalau hak sebenar serah pada mahkamah, serah pada Allah Ta'ala. Nah, kerana kita tak tahu. Lalu bila dia kena tangkap perogoh tadi, nah, gegak-gegak lah masuk dalam surat khabar lah, TV ke apa dah. Dia kena tangkap dah, dia kena jatuh hukumnya dah. Kita hodok luar ni maki hamu dia, betul tak? Nate ni tak badan dengan ustaz celaka sungguh duk roboh anak orang ni. Oh, hajar sekali. Biar sebab hancur jubu tahikmu tu. Okey, kita duduk maki. Hak sebenar dia dalam penjara kita tak tahu. Salahkah dia dalam penjara tu taubat dengan Allah? Nah, sebenar-benar taubatan nasuha. Lagu mana? Hari-hari dia taubat, ya Allah, banyak dosa aku ya Allah. Nah, aku malu denganmu ya Allah. Nah, di dunia ni tak apalah makhluk aku, hina aku, caci aku, asa akhiratmu terima aku ya Allah. Itu ada lagu rock tu. Cari molek, ada lirik lagu rock tu. Batu rock-rock 90 hanya main-main. Banyak lagu-lagu ketuhanan dia. Asalmu terima aku tak apalah ya Allah. Nah, orang lain nak makan hamu seluruh dunia pun tak apa. Aku malu denganmu ya Allah, aku taubat ya Allah. Hari-hari lebih 2 kali. Lebih 2 kali 3, 4. Masuk tak dalam jumlah Allah Ta'ala firman, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Tuhan kata, Allah itu sangat cinta ia kepada orang yang banyak bertaubat. Kita tak jadi perogoh bersiri ni tak pernah taubat sekali habuk, betul tak? Kerana kita rasa kita tak ada dosa. Air suci kot. Air kan jemaah masjid. Mana mungkin air buat dosa. Air peserta, air tu guru. Kita tak taubat sekali habuk dalam sehari. Tak taubat asal. Astagfirullah, lepas maya duk ingat kau makan gapo tu ke taubat. Lepas mayat astagfirullah, nasi kabur kan nasi daging. Tak bukan taubat tu begitu. Taubat ni an-nadmu wal azmu wal iqlan. Kena ada menyesal. Dalilnya tak ni nailul buka, mengalir air mata dia. Itu baru taubat.
Nah, ramai orang tak boleh tobat ni. Ingat kau semaya sunat tobat tu tobat. Dah, semaya sunat tobat tu sunat. Tobat ni wajib. Nah, ulama kata paling kurang kita nak dikatakan tawabin, orang yang banyak bertaubat, paling kurang dalam sehari 3 kali. Taubat lah tu apa? Nah, 3. Nabi 100. Nabi hok maksum tu 100. Pelik kita hok dosa banyak pun gapo ni dok sekali habuk. Dok sekali habuk dalam sehari. Itu pun ulama kata kalau kita nak masuk juga dalam jumlah tawabi paling kurang 3 kali sehari taubat. Pagi sekali, petang sekali, malam sebelum tidur sekali, mudah-mudahan lebih 2, 3 jamak tu depan. Banyak dah tu. Nah. Ada. Maka orang kita mati caci tadi tu termasuk aulia illah, waliyun min aulia illah. Ada yang bapak doa Allah cinta dia, dia bertaubat banyak ni, nyesal sungguh-sungguh. Kita duk maki dia. Nah, kena tak tu? Bimbang-bimbang takut kita ni jadi musuh Allah. Hak Tuhan kata dalam hadis qudsi sahih Bukhari, man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi. Siapa yang buat musuh dengan wali-wali aku, kekasih-kekasih aku, maka aku izin isytihar perang dengan dia. Sudah. Kabar-kabar kita pula buat maksiat dia. Dulu dia perogoh bersiri, kita perogoh drama pula. Dia perogoh filem kau pula tak kira. Nah, maka sebab tu Islam tak benar kita caci, maki. Nah, bagi harapan. Mudah-mudahan dosa sebesar mana pun, nah, sebelum sampai nyawamu di ghar-gharah, sebelum naik matahari ikut barat, maka rahmat Allah terbuka luas. Jangan memputus asa daripada rahmat Allah. Jangan. Sebab tu dalam ayat lain dia kata, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Qul, katakanlah, hei Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas di atas diri mereka dengan mengerjakan dosa-dosa, jangan kalian putus asa daripada rahmat Allah. Jangan. Nah, maka karena itu Nabi kata dalam hadis tadi, la hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah lagi daripada Mekah ke Madinah setelah mana kita buka kota Mekah, kerana dua-dua tanah air kita. Walakin akan tetapi jihadun wa niyatun, jihad dan niat ini kekal ada. Jihad jangan kita duduk dibunuh orang, ditembak orang, disembelih orang. Itu dulu jihad kau tu selalu dah jihad Allahu akbar, kau tu selalu dah. Hak tu jihadul asghar, jihad kecil tu. Iya, bahkan jihad tu Islam meletakkan disiplin yang sangat ketat. Cari di mana agama yang mengajarkan umatnya kalau nak berbunuh sekalipun tak boleh bunuh kanak-kanak, tak boleh bunuh wanita, tak boleh bunuh ajuz, orang tua. Nah, tak boleh bunuh, tak boleh hancurkan tanaman-tanaman, tumbuhan-tumbuhan, tak boleh binasakan rumah-rumah ibadat, kanisah, gereja dan sebagainya. Cari agama mana? Tak ada. Hanya Islam. Nak pergi tu buat baik lagi. Tengok Sayyidina Ali kan? Oh ya sparringnya nama berapa tak ingat dah? Nama berapa? Kok kana tu? Pergi Khandaq tu kan? Pergi Khandaq ke pergi Khaybar? Kok ya lopak dengan kuda lepas. Lepas tu cabar siapa? Hak tu la fata illa Ali wala saifa illa Zulfiqar. Kata kan? Sayyidina Ali tu ya sparring waktu tak keting rebah tu pak nak bunuh tu nyatui kata muka leka iya leka ayo. Oh, kalau kita agak-agak macam mana? Nah, jatuh dah tu memang nak tetap dah tu nyalu dah ke dia mak leka ayo. Kalau kita apa lagi cacak ngada ni kita pergi dengan apa su pergi dengan setan. Tapi Sayyidina Ali dah sahabat Nabi tak itu. Tengok. Nah, pak Naili tu tak jadi. Hei kafir tu. Bangun Ali, bunuhlah aku bunuh. Nah.
Ada nanti dulu. Nak baiki hati ni. Tu jihadul akbar, ialah melawan nafsu jahat yang ada dalam diri kita. Itu kan? Sebab tu hadis yang paling masyhur lah ni. Kalau duduk ngaji pondok ke madrasah tak ingat hadis ni, maknanya dia tu tak ngaji tu di pondok madrasah, tidur sungguh-sungguh. Mana? Hadis pertama dalam Arba'in Nawawiyah kan? Innamal a'malu binniyah wa innamal likulli, tengok turusi pun ingat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sehingga 90 urusan agama ni masuk dalam hadis tu ayatnya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka barang siapa yang hijrahnya itu kepada Allah dan kepada Rasul, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrah dia tu dapat Allah dan Rasul. Ada. Jadi kita nak hijrah diri kita, nak lawan nafsu kita, nak berubah niat kita, nak pasak niat yang baik. Kerana apa? Ada. Niat itu. Tahun ni aku nak jadi jutawan. Kerana apa? Bukan salah niat nak jadi jutawan. Islam bukan kata jangan jadi jutawan lah, jadi fakir miskin cukup. Bukan gitu dah. Islam ni dia benar umat dia. Tapi biar orang panggil benda tu ialah himmah dan azimah. Himmah dan azimah itu beza dengan nafsu dan syahwat. Nafsu ghadabiyah, syahwatiyah lain. Azimah dan himmah itu beza. Contoh, saya nak jadi jutawan. Kerana apa? Mulai lepas ni saya nak usaha jadi jutawan kerana supaya saya dapat bayar zakat, saya dapat berwakaf, saya dapat tolong fakir miskin, saya dapat tolong agama Allah, saya tak nak lagi jadi asnaf. Dia niat lagu tu, maka ni dia panggil himmah, bukan nafsu syahwatiyah. Bukan nafsu syahwatiyah, tu himmah karena Allah, betul tak? Karena Islam. Sebaliknya, saya ingin jadi jutawan. Kenapa? Kalau jadi jutawan sedaplah, duit banyak, apa kita nak kita. Tu baru nafsu syahwatiyah. Sama juga. Saya nak jadi YB, contoh. Saya nak jadi menteri. Kerana apa? Kerana melaksanakan amanah urusan umurul mukminin, muslimin, nak mempermudahkan kerjaan orang Islam. Tu tengok. Niat dia tu baik. Matlamatnya baik, cara pun baik. Jangan matlamat baik, cara tak legal. Maka kalau gitu dia nak jadi pemimpin tadi, nak jadi tok ngulu ke, YB ke, gajah yang nak jadi, maaf ya. Menteri ke, esko ke apa, matlamatnya baik, cara pun baik, maka dipanggil azimah, bukan nafsu ghadabiyah. Bukan. Tu bukan nafsu ghadabiyah. Dia nak jadi pemimpin kena ada nafsu ghadabiyah. Kejam tu kena ada. Dia tak ada pemimpin ni begini, macam penyanyi nasyid itu tak boleh jadi pemimpin. Ya jadi pemimpin ni kena ada tegak, kewibawaan tu kena ada. Tapi kalau niatnya tak baik, cara tak baik, atau niatnya baik tapi caranya tak baik, maka dipanggil nafsu ghadabiyah. Jadi diniat situ, dilihat daripada niat tu. Betul? Tu. Faman kanat hijratuhu li dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Siapa yang berhijrah niatnya kerana dunia, ada. Dulu dia jahat, dia bengon, dia tolong. Sekarang ni dia nak lakukan bisnes dia macam mana? Dia pun berhijrah lah. Buh piyah sikit, buh janggut sikit, buh jubah sikit. Sekarang saya sudah berhijrah. Belilah produk saya. Ada tu lah. Bukan tak ada dah. Maka hijrah dia dapat apa dia nak tu dunia tadi. Betul tak? Dunia ni kalau kita dapat sebutir bumi ni, hak milik kita seorang pun sikit. Betul? Sikit.
Lebih-lebih lagi tak ada orang boleh sebuti bumi untuk dia. Betul tak? Kalau tanah pun seka, tak siapa seka, selok, tak siapa selok, sekangkang kera kekeng luar mana. Nah, tapi duk berasa, Masya Allah, aku kaya apa? Kalau nak kaya ni biar tentu macam Korun. Betul tak? Korun kaya sungguh. Kaya sungguh-sungguh. Bukti Korun ni kaya, cuba kita gali tanah di mana-mana. Kalau jumpa harta, panggil harta siapa? Betul? Harta Korun. Padahal Korun mampu Mesir. Pas kau sendayang ni, pas kau serembek ni, kalau jumpa harta Korun. Nah, kalau kaya setara tu beres, ikutmu lah. Tapi kalau tak ada kaya setara tu tak. So, faman kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha. Siapa yang nak habua dunia kami bui pun bukan hak mun nak, hak aku tetap dah. Nah, bukan bui hak kita nak. Kalau kita aku nak dunia lah tu kan, sebuti bumi ni hak tidak aku soal. Dak juga. Dunia ni VIP lagu mana pun kena jandu atas jalan raya yang sama juga. Betul tak? Hak jalan raya Blue-Band tu juga. Cuma laju sikit sebab escort boleh ya. Jalan raya Blue-Band tu. VIP akhirat kalau kita mati di Sendaya kan ni dah. Nama apa? Sendaya betul. Takut salah sebut tepat ya tu. Kalau mati sini, tiup sangkakala yang kedua, kita dibangkit balik daripada kubur masing-masing. Kalau kita VIP akhirat ni, lebuh raya tu hak milik kita seorang. Bukan daripada daripada emas kasturi mau dia. Tak ada tu. Dah tak ada siapa dia boleh ganggu kita. Kita seorang boleh lalu sampai kepada mauqif, pada mahsyar tu, pada Arafah tu hagati baru. Siapa hak nak gitu nak badai. Hebat mana kat dunia? Kita nak hebatnya dah jeng. Sedap jadi YB menatang cepat kita duduk jeng lah ni. Tak sedap apa jalan raya tu juga. Nah, tebing-tebing kalau tepuh orang mati pula dia. Nah, akhirat kita seorang duduk atas jalan raya tu di sterik, tak ada siapa dia ganggu. Kenderaan lebih pada for share Lamborghini gapo tak kira ni lebih pada tu lagi Lambo kita pilih niat kita tu nak tu ke nak mana itu hijrah. Ambo aku baru tengok je tajuknya sebenarnya. Aduh berat sungguh, jadi tak tengok todel hari tu nak balas pensel todel. Saat ni baru tahu tajuk. Tajuk gitu. Aku tak tahu tajuk apa ini lah. Pakai main cakap buah gitu. Itulah maknanya hijrah sebenar. Daripada tidak baik kepada baik. Daripada baik lebih baik. Lebih baik sangat baik. Nah, sangat baik tu. Nah, naik tingkatan nafsu kita daripada amarah, lawamah, mulhamah, mutmainnah, radiyah, mardiyah, kamilah. Ni lah hak patut sungguh orang panggil kita usaha. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam bila nak pulang nak balik daripada perang Badar, Nabi kata ke sahabat, raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kita ni nak balik daripada perang yang kecil, perang Badar, ilal jihadil akbar, kepada perang yang lebih besar. Sahabat terkejut. Ada lagi kau ya Rasulullah, perang lebih besar? Ni mati nyawa dah ni. Jawab Rasulullah, ya ada. Bal bahkan al-jihadu bin nafsi, jihad melawan nafsu kita sendiri, itu jihad yang terlebih besar. Nah, kenapa? Kerana kita ini jantung bagi alam semesta. Nah, kita ni jantung bagi alam semesta. Dan kita ni alam semesta bagi jantung kita. Nampak dah tu, nampak keruk molek dahi-dahi tu. Pening saya Ustaz. Kita ni jantung bagi alam semesta. Betul? Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Zahir kerosakan di darat, di laut
di udara kau tak kira lah, di mana-mana banjir berapa, semua tu dengan sebab tangan usaha duk, tangan-tangan manusia duk usaha kayu balok. Sebab tu lah palai pun mari habis butuh rumah rakyat jelata, sebab tangan-tangan kita yang usaha, betul tak? Maka rosaknya alam ni kerana manusia ni manusia usaha. Maka manusia tu jantung bagi alam dia. Apa yang manusia boleh berusaha benda jahat tu? Sebab dia alam semesta bagi jantung dia. Nah, ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh fa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Tengok. Maka kalau kita nak alam ni baik, maka kita mula diri kita. Sebab tu al jihadu bin nafsi walakin Nabi kata mana? Walakin jihadun wa niyatun. Akan tetapi yang ada lagi, inilah makna hijrah yang sebenar hakikatnya, ialah jihad dan niat. Nah, jihad kalau hak asghar tadi mana ad-difa'ul watan an a'da'illah, mempertahankan negara daripada musuh Allah. Itu dia panggil jihad fi sabilillah. Kalau bunuh orang kok saya kok letup bom kok saya, itu bukan jihad, itu jahat. Nah, jahat fi sabilis syayatin dia panggil. Jahat di jalan para setan-setan. Jihad jalan Allah dak gitu. Nah, jihad jalan Allah ni mempertahankan tanah air, mempertahankan negara daripada musuh Allah. Itu musuh Allah, sama ada orang tu kafir harbi nak memerangi, atau orang Islam sendiri yang fikrahnya tidak fikrah yang benar, nak bom, nak semelah, kira nak bunuh je KJL dia. Nah, ada gitu. Sebab tu Islam di akhir zaman ni nak setuh sikit lah. Nah, kita jangan duk cakap macam kita lebih alim daripada Nabi SAW. Apa gak duk bala, kita Islam satu je, Islam lah, tak payahlah ahli sunnah ke syiah ke apa ni. Weh dia, memanglah Islam tu satu je hak Nabi bawa mari. Tapi Nabi hak bawa mari Islam tu lah yang mengatakan la taftariku ummati ala 73 firqah. Selagi berpecah umatku 73 firqah. Fawahidun fil jannah wa thintani wa sab'ina fil finnar. Jadi Islam di akhir zaman ini mesti muqayyad, dikait. Islam apa? Ahlus sunnah wal jamaah. Tu tak boleh semata-mata Islam gitu ya. Kita nak Islam, nak buat Islam. Islam kabar-kabar Islam Syiah, Islam Khawarij, Islam Murji'ah, Islam Musyabbihah, Islam Mujassimah. Ya, tak jadi itu. Nah, mesti Islam tu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pas nak tahu di mana Ahlus Sunnah wal Jamaah? Kalau kita tidak mempelajari pegangan mu'taqadat Ahli Sunnah wal Jamaah. Ini wajib kita kena ngaji. Nah, wajib kita kena ada ajar anak bini kita, orang kampung kita dengan pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah. Itu. Nah, supaya kuat Islam tu. Nah, Islam tu tidak akan kuat melainkan dengan al-jamaah. La quwwata illa bil jamaati. Tidak ada kekuatan melainkan dengan jamaah. Jamaah sini bukan dengan makna puak, kumpulan, bukan. Dalilnya mana Nabi kata antal jamaah walau kunta wahdah. Engkaulah jamaah wahai Mu'adz bin Jabal, kalau pegangan engkau benar seperti mana ana alaihi wa ashabi, walaupun engkau satu orang. Itu. Jadi jihad asghar artinya ad-difa'ul watan an a'da'illah, mempertahankan negara, mempertahankan tanah air daripada musuh-musuh Allah. Sebab tu alim ulama kita dulu pejuang tanah air semua. Nah, saya cukup tadi duk kecek dengan Tok Guru Athaillah. Kosi dengan dia kata, Tok Guru ni nak bagi tahu Tok Guru, kalau di universiti semua lecturer ni, kebanyakannya anak murid lecturer memahami, mengetahui bahawasanya ulama kaum tua kita yang duk buka pondok dulu-dulu
Tok Kenali, Tok Selepong, Tok Jelapang, Muallim Tok Haji Wahid, Tok Syekh Usman Jalaluddin Penanti, Syekh Abdullah Fahim, Syekh Wan Sulaiman bin Wan Siddiq, Tok Haji, banyaklah, banyak, kecil sendiri, semua tu Tok pondok lah tu. Dituduh tidak memperjuangkan kemerdekaan. Mereka ni jadi mufti duduk di istana Jilat Sultan. Jilat Sultan. Itu mana? Yang memperjuangkan kemerdekaan, semangat perjuangan tanah air ini ialah ulama kaum muda. Ini kita kena betul balik ni. Sedang molek kita nak masuk dalam apa ni, boleh kemerdekaan mungkin hamba tak ada nak mari. Mesti lalu dah balik ni. Salah tu. Yang betulnya ulama kaum tua lah yang memperjuangkan tanah air kemerdekaan. Dalilnya cuba tengok puisi Tuan Guru Haji Abdul Rahman Merbuk menentang Malayan Union. Ada banyak mana puisi dia. Tu kalau baca juga semangat lah. Syekh Abdullah Fahim ada kitab khutbah Al-Iqaz, khutbah membangkit menyedarkan orang tentang perjuangan tanah air, perjuangan kemerdekaan. Bahkan ada nasyidul watani, yatibun nasyidu bidzikril watan liyahyal malayu wa yastaqil watan, yatibun nasyidu bidzikril watan liyahyal malayu wa yastaqil watan. Itu lagu syair Syekh Abdullah Fahim untuk kemerdekaan negara. Mana ulama kaum muda punya syair, punya kitab, punya bukti bahawasanya memperjuangkan kemerdekaan tanah air? Tak ada. Saya pernah berforum dengan kaum muda, kita kaum tua, tua-tua bertua dia panggil. Muda ni muda. Mana bukti saya kata? Mana? Ada syair, ada puisi, ada kitab, ada jasanya direkod, memberi cadangan apa-apa? Tak ada. Jadi tok guru kaum tua pondok sekalian kena sedar. Kita ni, orang pondok ni sebenarnya kena bangkit. Zaman dulu diletakkan nama pondok ni Madrasah Darul Ma'arif Wataniyah. Tu pondok Syamlah Fahim. Madrasah Dairatul Ma'arif Wataniyah, daerah kawasan ma'arif yang cerdik pandai, wataniyah kebangsaan. Pondok kebangsaan lebih wujud awal lagi daripada sekolah menengah kebangsaan, sekolah rendah kebangsaan. Jangan main. Jadi ulama yang memperjuangkan negara, memperjuangkan tanah air, itu ulama-ulama kaum tua kita yang berfahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu jihadul asghar. Tetapi jihadul akbar ialah di kita masing-masing tahalli sifat mazmumah, tahalli sifat mahmudah, dengan niatnya kerana Allah, bukan kerana lain selain daripada Allah. Bukan kerana di dunia yusibuha awi mra'atin yang kiwa, ataupun perempuan yang dia nak nikah. Orang tina ni tak sia orang jatuh jahat, betul tak? Tak ada. Adakah perempuan saya nak suami saya lebih kurang macam Fir'aun? Ada? Tak ada dia. Semua orang perempuan nak suami yang soleh, yang baik, yang jujur, ramah, lemah lembut. Kayak gitulah ke impiannya setiap wanita idaman, engkaulah imanku, akulah ma'mummu. Semua gitulah kau. Tak ada siapa dia nak hak jahat. Lalu kita nak berubah tu kan apa? Tak boleh ni kena ju. Ni sebab apa? Orang tina tu suku duduk ju. Tak jadi tu dah. Maka fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Hijrah dia tadi tu kepada apa yang dia niat tadi. Maka kerana tu hijrah yang sebenar ialah niat dan mujahadah kita untuk memperbaiki diri kita, untuk menaikkan martabat kita sebenar-benar manusia yang dimuliakan oleh Allah. Karena kita manusia fleksibel, dia tak macam malaikat, tak macam syaitan. Syaitan jahat lah dah, malaikat baik sama-sama dah, tak pernah
Melekat kata puah dah buat baik ni kita ni, buat jahat jaya sekali, tak ada gitu kan. Kalau hok rokok yang tidak sujud tu melekat, tak pernah rasa lenguh. Tak ada hok rokok tu paling mana lama nak kita rokok ni, buat tak belakang sikit, tak ada. Itu melekat dengan syaitan tu Tuhan buat aslul khilqah, asal kejadian mereka tu begitu. Tapi manusia tidak. Manusia ni kata Imam Ghazali dalam kitab Kimya'us Sa'adah, insan ni ialah binaan Allah yang sangat istimewa. Sebab apa? Sebab dalam diri dia tu ada sifat binatang buas, ada sifat binatang ternakan, ada sifat kesyaitanan, ada sifat kemalaikatan, ada belakang di dia. Kalau tak kena cara dia bawa, silap-silap dia binatang buas, lebih teruk pada binatang buas lagi. Sungguh kalau iri tekak mokok ke apa tu, singa rimah tak sanggup nak buat itu, betul tak? Singa rimah kata, apa pula kami binatang buas, kami tak sanggup bunuh anak sendiri, mokok sendiri ni, beruk pun tak sanggup. Maknanya manusia apabila hilang kemanusiaannya lebih teruk daripada binatang, kerana binatang pun tak mahu, jangan terlibat dengan kami. Kami pun tak ada hak apa tu. Kami hari-hari berzikir, zikir zikir cara dia. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu. Semuanya duk berzikir, duk tasbih, duk tahmid pada Allah, kita je hak tak faham. Ayam bapak, tahu ayam bapak dah, bukan bapak ayam lain tu, bapak ayam lain, ayam bapak lain. Ayam bapak pukul 3 pagi 4 pagi dia bangun kokok kebah layak dia, kerek ni. Kita menata ayam ni, aku sebelah dia, so aku nak tidur tak boleh. Kata Nabi Sulaiman alaihi salam, ayam bapak 3 pagi duk kerek panjang tu, sebenarnya dia duk zikir, duk dakwah kali. Mana? Ya ayyuhal uzkurullaha ayyuhal ghafilun, kerek uzkurullah, ingat ke Tuhan, orang-orang yang lalai. Tengok ayah bapak dia tazkirah tu ikhlas sungguh, tak minta sikit pun siapa seorang, betul tak? Tapi kita yang tak faham, walakin la tafqahuna tasbihahu, pego boro dalam sakar, kruk dia kruk apa? Uzkurullah, ingat ke Tuhan. Kita sudahnya ni. Tu lebih teruk daripada binatang. Apa? Bila kita tidak ada hijrah, maka hijrahlah diri kita. Mana pindah rumah, hari-hari duk pindah rumah, bukan dia setiap tahun pindah, bukan hijrah tu. Kita tak perlu hijrah kerana kita sudah berada dalam negara yang aman, yang sejahtera. Ada kelompongan sedikit sebanyak, sebab kita bukan hidup di zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Sebab tu orang kadang-kadang kata, mana tak amai? Tak amai pun. Kami mencita-citakan pemimpin seumpama Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Orang ni tersalah beranak di zaman Ismail Sabri. Salah beranak tu dia panggil. Lama Sayyidina Umar pada ni sampai kita kena hadap lah. Siapa suruh mu pilih? Sabarlah, taatlah pada perkara yang ma'ruf, jangan taat pada perkara yang munkar. Duduklah dengan aman-aman dalam negara ni. Beki diri kita, beki nafsu kita, cuci hati kita, anak bini kita dipahamkan agama, begitu. Tak ada kuah mudah yang selain lagu tu. Kalau tidak, kita tidak berhijrah. Mana hijrah? Ialah kita membaiki diri kita, jihad bin nafsi, jihad tadi. Wan niyah apa? Niatnya ialah kerana Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Mana-mana orang yang berjihad, bermujahadah, bersusah payah, jid wal ijtihad dia panggil, bersisi lengan bercawak kota di jalan kami, tu kata lanahdiyannahum subulana, pasti kami tunjuki mereka pada jalan
jalan kami. Jadi mudah-mudahan pada malam ni kita dapat ambil manfaat lah. Nah, ada jamu tak yang pengerusi? Ada jamu? Oh, ada jamu tak boleh, kena berhenti dah. Sejuk nasi nanti dah. Kalau tak ada jamu boleh lagi sampai pukul 11, pukul 12 pun tak apa. Tak apa oleh kerana ada jamu ada makan nasi, tak boleh lah basi nasi lauk tu. Nah, sejuk nasi tu tak sedap pula makan. Jadi mudah-mudahan apa yang kita dengar pada malam ni dapat manfaat untuk kita semua, terutama bagi diri saya yang cakap banyak ni. Tanpa henti-henti. Kalau yang salah tu semua daripada kelemahan diri saya, yang baik daripada Allah. Mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah dan dirahmati oleh Allah, dan dijadikan kita seorang yang muhajirin, orang yang berhijrah, dengan makna kita senantiasa berjihad untuk memperbaiki diri kita dengan niat betul kerana Allah dan kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu saja daripada saya. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi farfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi hak tu hak bahagia ilmu.